Selamat Hari Raya Aidilfitri, berikut tumpuan Nasional 8 edisi 1 Syawal. Aidilfitri disambut meriah, rumah terbuka satukan rakyat pelbagai kaum. Pendedahan Huston, beberapa rakyat Malaysia akan dipanggil beri keterangan. Genap setahun NAS MH17 Australia dan Ukraine ikrar bawa dalang ke muka pengadilan. Rencana bersama saya Ivan Toh dan Hanim Muhili dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aidilfitri hari ini dirayakan umat Islam dalam suasana meriah penuh kesyukuran. Sambutan bermula dengan solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah berangkat menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Negara bersama lebih 14,000 jemaah. Sri Paduka Baginda berdua diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan timbalannya Tan Sri Muhyiddin Yassin serta isteri masing-masing. Turut hadir Menteri-Menteri Kabinet, Dif-Dif Kehormat serta perwakilan asing. Solat Aidilfitri diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negara Tan Sri Sheikh Ismail Muhammad. Manakala khutbah dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom. Selesai khutbah Aidilfitri, Tuanku Abdul Halim beramah mesra dan bersalam-salaman dengan para jemaah. Sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri, Tuanku Abdul Halim dan Tuanku Hajah Aminah berkenan berangkat ke majlis santapan pagi di bilik santapan 2 Istana Negara mengiringi Sri Paduka Baginda Datuk Seri Najib dan Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama isteri masing-masing. Keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong disambut barisan Menteri Kabinet dan isteri masing-masing. Di Terengganu, lebih 3,000 umat Islam menyertai Sultan Mizan Zainal Abidin menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Kuala Terengganu. Solat sunat diimamkan Mufti Terengganu, Datuk Dr. Zulkifli Muda. Selesai menunaikan solat, Sultan Mizan meluangkan masa beramah mesra dengan rakyat jelata dan kemudian menziarah makam diraja di pekarangan masjid berkenaan. Mengiringi baginda, Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri serta pembesar-pembesar negeri. Di Negeri Sembilan yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir dan Tunku Ampuan Besar Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Diraja Tuanku Munawir Seri Menanti. Kira-kira 1,500 umat Islam hadir bersama-sama menunaikan solat di masjid itu. Solat sunat dan khutbah Aidilfitri disempurnakan oleh Imam Masjid Diraja Tuanku Munawir, Ustaz Abdul Rahman Ibrahim. Selesai solat, Tuanku Muhriz menerima kunjungan rakyat jelata pada majlis istana terbuka di Istana Besar Seri Menanti. Di Masjid Negeri Pulau Pinang pula, seramai 5,000 jemaah hadir menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Rahman Abbas dan isteri Tuh Puan Majimur Sharif. Solat Aidilfitri dipimpin Imam Besar Masjid Negeri Al-Fadil Tuan Salahuddin Ghazali. Selepas solat, seperti kebiasaan, Tun Abdul Rahman meluangkan masa bersalaman dengan para jemaah. Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Said Putra Jamalulail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Abdul Rashid pula menyertai ribuan rakyat jelata menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negeri di Arau. Turut mengiringi baginda berdua, Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akashah Khalil. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man dan Barisan Exco Kerajaan Negeri antara kenamaan yang turut serta. Baginda berdua kemudiannya berkenan menerima mengadap para pembesar negeri dan rakyat jelata pada majlis istana terbuka Aidilfitri di perkarangan Istana Arau.
Di Kota Baru, Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 menunaikan solat Aidilfitri bersama kira-kira 5,000 rakyat di Masjid Muhammadi. Turut mengiringi baginda Tengku Mahkota Kelantan Tengku Muhammad Faiz Petra Ismail Petra. Hadir sama Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad dan Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim. Selepas solat, baginda bersalam-salaman dengan para jemaah, seterusnya menziarahi makam di Raja Langgar. Ini disusuli dengan majlis menerima kunjungan rakyat di Masjid Negeri Kubang Krian. Di Pahang, Sultan Ahmad Shah bersama 5,000 jemaah menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negeri Sultan Ahmad Shah I, Kuantan, mengiringi baginda Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah. Solat sunat diimamkan Imam Masjid Negeri Muhammad Khalid Muhammad Zahari, manakala khutbah pula disampaikan Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman. Turut berangkat Sultanah Pahang, Sultanah Kalsom dan Tengku Puan Pahang Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Di Johor, Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Kota Iskandar, Nusa Jaya bersama hampir 1,000 jemaah untuk menaikkan solat sunat Aidilfitri. Turut menyertai baginda Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan anak dia yang lain. Hadir sama Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin, Penasihat Majlis Agama Islam Johor Datuk Noh Gadot dan Mufti Johor Datuk Muhammad Tahrir Samsudin. Sementara itu, di Melaka, Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob bersama 11,000 umat Islam menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negeri Al-Azim Bukit Palah. Turut serta isteri beliau, Tuh Puan Zurina Kasim, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan isteri serta Barisan Esko Kerajaan Negeri. Solat diimamkan oleh Imam Besar Masjid Al-Azim, Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz. Di Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar, Sultan Perak Sultan Nazim Izzuddin Shah dan anak dia sulung baginda Raja Azlan Muzaffar Shah menunaikan solat Aidilfitri bersama-sama dengan lebih 1,000 jemaah. Berangkat sama Raja Muda Perak, Raja Jaafar, Raja Muda Musa dan Raja Dihilih Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Turut sama Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Pada sebelah petang, Sultan Nazrin bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim berkenan berangkat menghadiri majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri di kediaman rasmi Menteri Besar Perak. Kemudian di Alor Setar, si Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tunku Temenggung Tan Sri Tunku Salahuddin Almarhum Sultan Badli Shah menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Zahir. Turut serta Menteri Besar Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir dan Barisan Esko Kerajaan Negeri. Solat sunat Aidilfitri diimamkan Imam Besar Masjid Zahir Datuk Syekh Ruslan Abdul Halim. Dalam pada itu, di Sabah, Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Haji Mahiruddin menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Negeri di Kota Kinabalu bersama kira-kira 15,000 jemaah. Solat diimamkan oleh Mufti Negeri Ustaz Bungsu Aziz Jaafar. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman bersama Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia Tun Dr. Sakaran Dandai menunaikan solat Aidilfitri di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di Litas bersama lebih 12,000 jemaah. Dan di Sarawak pula, Yang di-Pertua Tun Abdul Taib Mahmud menunaikan solat Aidilfitri bersama lebih 16,000 jemaah di Masjid Jamik Petrajaya. Solat diimamkan oleh Imam Besar Negeri Ustaz Georgie Suhaili. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dan Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai. Hampir 20,000 rakyat dari pelbagai lapisan masyarakat dan pelancong asing menghadiri majlis rumah terbuka Aidilfitri di Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah berkenan berangkat ke majlis berkenaan pada pukul 11.30 pagi. Majlis rumah terbuka ini berlangsung di pekarangan istana dan orang ramai mula tiba seawal pukul 9 pagi. Sri Paduka Baginda berdua kemudian mengambil peluang beramah mesra dengan rakyat jelata yang beratur panjang untuk peluang
bersalaman dan melihat dengan lebih dekat Yang di-Pertuan Agong. Sebelum itu, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Azam Shah bertemu dengan Div-Div Kenamaan Utama, Duta Asing, sahabat dan kerabat terdekat dalam satu majlis ramah mesra di Dewan Santapan Utama. Ya, sama seperti tahun-tahun sebelum ini, Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Kabinet di Seri Perdana Putrajaya menjadi tumpuan pelbagai lapisan masyarakat. Majlis bermula pukul 10 pagi hingga 4 petang. Tetapi seawal pukul 8 pagi lagi, orang ramai sudah berbaris panjang di hadapan Kompleks Seri Perdana. Ada di antara mereka yang datang dari Kuala Lumpur tidak mahu melepaskan peluang menghadiri majlis rumah terbuka itu. Majlis turut dihadiri para diplomat dan pemimpin segenap peringkat dan parti politik serta pelancong asing. Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor serta para menteri kabinet dengan penuh ceria bersalaman dengan para tetamu khas dan orang ramai dari segenap peringkat umur dan kaum. Majlis rumah terbuka yang sinonim dengan identiti keramahan dan kemesraan ini mendekatkan lagi pemimpin dengan rakyat jelata. Saya lihat bahawa kemeriahannya menyerlah, orang datang berpusu-pusu dan mereka datang dari pelbagai latar belakang, termasuk juga dari pelancong-pelancong, pelajar-pelajar dari luar negara. Saya nampak tradisi rumah terbuka ini sangat teristimewa bagi negara Malaysia. Yang mana kita perlu kekalkan. Saya rasa lebih dapat peluang kemesraan dengan rakyat jelata, tidak kira kedudukan mereka dan apa juga perbezaan, tetapi pada hari ini 1 Syawal, Hari Raya Aidilfitri ini, kita merasakan bahawa ada satu semangat penyatuan. Untuk memudahkan pergerakan orang ramai ke Seri Perdana, perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma di 3 lokasi, Putrajaya Central, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra dengan kekerapan setiap 25 minit. Dan yang pasti, di pekarangan Seri Perdana, lautan pengunjung memenuhi segenap ruang. Dianggarkan lebih 80,000 orang menghadiri Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri. Orang ramai daripada pelbagai lapisan masyarakat mengambil peluang untuk bertemu pemimpin nombor 1 negara itu. Ya, lebih 20 kemah didirikan lengkap dengan kerusi meja bagi membolehkan pengunjung menikmati juadah sambil dihiburkan dengan persembahan artis tanah air. Orang ramai disajikan dengan pelbagai juadah, kebanyakan menu tempatan dan menu satu Malaysia seperti sate, rendang, lemang, ketupat dan nasi impit. Datuk Seri Najib dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor turut hadir memotong kek dan meluangkan masa bertemu rakyat. Bagi pengunjung, majlis seperti ini merupakan acara yang wajib dikunjungi setiap tahun. Ia merupakan peluang untuk bertemu dengan Perdana Menteri secara lebih dekat, sekaligus dapat mengeratkan ikatan perpaduan antara pelbagai lapisan masyarakat. Ramai yang berbilang bangsa lah yang datang ke sini, dan lepas tu sambutan dia pun meriah. Saya first time datang kat sini ni. Untuk meraya Hari Raya dengan pelbagai kaum dan dengan Perdana Menteri. Saya ingat majlis seperti ini memang dapat meneratkan perhubungan antara satu dengan lain lah. So satu hari majlis terbuka ini memang sesuai lah untuk satu-satu perayaan. Pelancong asing turut teruja dapat sama-sama meraihkan majlis rumah terbuka. It's beautiful because all the local people together. Yesterday I was searching for this place that I feel like my country, and I feel like in my country here. It was very a new experience, an excitable experience for me to be here, because I saw it's my first time that in a country the people came to their kings or prime minister house and they celebrate together, and they said me they will the prime minister will come also here and he will be with the others, so it will be very enjoyable, and it's very good for relationship. It's very, very interesting. This is the first time I came here, and
and I hope all Islamic countries have this open house around the world, because this is a very, very nice celebration. And I feel the Islamic is very, very nice for Muslim, and we feel the good culture here, and we like Malaysia. Yes, so Alhamdulillah, we enjoy this. Enjoy this very much. Perpaduan dalam kalangan rakyat tetap utuh meskipun negara berdepan dengan pelbagai cabaran. Berlandaskan semangat Aidilfitri, Rumah Terbuka Perdana Menteri dan Menteri Kabinet menyatukan mereka yang berlainan bangsa, agama dan latar belakang. Ini bukan sahaja menunjukkan sokongan orang ramai pada kerajaan, tetapi juga ini adalah merupakan keindahan kepada negara kita Malaysia ini yang menjadi suatu yang unik apabila kita menyambut hari perayaan seperti Aidilfitri ini. Jadi ianya jangan dianggap sebagai suatu yang dianggap biasa, yang boleh berlaku. Ianya boleh sekiranya negara kita tidak aman, mungkin perkara ini tidak dapat diteruskan. Dan sekiranya negara kita porak-poranda, ia tidak boleh diteruskan. Ini berlaku di negara lain dan tidak mustahil boleh berlaku dalam negara kita kalau kita tidak sama-sama meliharanya. Kita semua sedia maklum negara kita rakyat berbelang kaum, dan sempena perayaan ini kita harap dapat terus tanamkan nilai bermaaf-maafan yang cukup baik yang dipraktikkan di kalangan rakyat beragama Islam. Kita yakin bahawa semangat bermaaf-maafan ini apabila kita sebarkan dengan baik, kita dapat mewujudkan satu masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Semua ini berlaku oleh kerana pucuk pimpinan telah menjaga semua masyarakat yang sedia ada di negara ini. Bagi saya, Ramadan ialah masa untuk menghargai hubungan sesama keluarga dan rakyat. Harapan saya moga sifat berkasih sayang dan muafakat yang tersuntik dengan datangnya Ramadan itu tetap kita kekalkan. Saya dan isteri ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan beberapa rakyat Malaysia akan dipanggil untuk memberi keterangan berhubung pendedahan terbaharu Polis Thailand dalam siasatan terhadap bekas eksekutif Petro Saudi International Limited Javier Andre Justo. Tan Sri Khalid juga menyifatkan pendedahan oleh Polis Thailand itu sebagai serius dan mengejutkan. Katanya lagi pendedahan itu telah dijadikan sebagai laporan polis dan siasatan telah dijalankan. Tan Sri Khalid berharap beberapa orang yang akan dipanggil itu nanti akan memberi kerjasama penuh. Jika tidak, polis akan mengambil tindakan menangkap dan mereman mereka. Kita tahu sama ada dia terlibat ke tidak. Dan saya harap mereka semua mempunyai kerjasama yang penuh kepada kita. Jika tidak, kita akan terpaksa mengambil tindakan menangkap mereka dan meriman mereka dalam lokap polis. Tan Sri Khalid berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Bukit Aman. Semalam Polis Thailand mengesahkan Justo telah mengadakan pertemuan dengan individu penting dalam Pakatan Pembangkang Malaysia di sebuah hotel di Singapura sebelum menjual maklumat sulit milik syarikat itu. Sementara itu, Tan Sri Khalid mengesahkan keadaan di Plaza Loyat kini selamat dan orang ramai tidak perlu bimbang untuk ke sana. Dan polis akan terus membuat kawalan di sekitar kawasan berkenaan untuk memastikan keadaan terus terkawal seperti sedia kala. Dan saya usahakan sini bahawa tempat ini selamat. Ini cuma beberapa buruh-buruh yang cuba nak mengganggu ketentraman awam saja, cuba nak membuat keadaan. Tapi dalam lain menentukan keadaan selamat, aman.
Sebelum ini, 26 individu telah ditahan. Mereka bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis sejak Rabu. Insiden pergaduhan di plaza berkenaan tercetus Sabtu lepas selepas seorang remaja lelaki berusia 22 tahun ditangkap oleh pekerja sebuah kedai menjual alat komunikasi kerana mencuri sebuah telefon bimbit. Insiden terbabit bagaimanapun telah digembar-gemburkan pihak tidak bertanggungjawab dengan menghantar maklumat berbau perkauman melalui media sosial sehingga mencetuskan rusuhan. Bahagian Trafik Pasukan Bukit Aman akan melakukan kajian bagi mengenal pasti punca peningkatan ketara jumlah kematian sepanjang 8 hari pelaksanaan Ops Selamat 7 sempena Aidilfitri. Ketuanya Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata kajian itu termasuk daripada segi tempat dan masa kemalangan berlaku selain keadaan penunggang, pemandu serta jenis kenderaan terlibat. Purata jumlah kematian adalah 22 orang sehari sepanjang 8 hari Ops Selamat dijalankan. Ini berbanding 13 hari orang bagi tempoh sama pada tahun lepas. Datuk Muhammad Fuad berkata 6 daripada 10 kes kemalangan melibatkan motosikal. Dan ini perkembangan terkini bot karam di Tanjung Karang, Selangor. Satu lagi mayat mangsa ditemui oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor. Kira-kira satu batu nautika dari lokasi bot karam kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Mangsa dikenali sebagai Kunasegaran Mutu, 57 tahun. Ya, perkara itu disahkan penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Muhammad Sani Harul. Mayat Kunasegaran ditemui oleh anggota penyelamat kira-kira menggunakan aset jabatan tersebut. Dan setakat ini dua lagi mangsa A. Parianaden dan G. Shankar masih belum dijumpai. Gerakan mencari terus dijalankan. Sementara itu, Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Klang, Laksmana Pertama Maritim Muhammad Ali Asamdan memaklumkan satu bot maritim sudah dikerahkan ke lokasi kejadian bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Dalam kejadian kira-kira pukul 7 malam tadi, bot yang membawa 14 orang karam semasa membuang abu mayat anggota keluarga di laut malam tadi. Pada warga kota yang pulang dari raya di kampung halaman, saya ucapkan selamat memandu dan berhati-hatilah di jalan raya. Saya dan keluarga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ketika umat Islam di Malaysia bergembira merayakan Aidilfitri, tragedi MH17 yang genap setahun hari ini tidak dilupakan. Di Belanda, upacara memperingati nahas yang meragut 298 nyawa itu akan bermula pada pukul 10 malam ini waktu Malaysia. Majlis sama turut diadakan di Australia dan Ukraine. Perdana Menteri Australia Tony Abbott berjanji akan terus berusaha membawa dalang yang menyebabkan pesawat MH17 terhempas ke muka pengadilan. Tegas beliau, ahli keluarga mangsa nahas perlu diberikan jawapan sahih dan keadilan. Abbott mengikrarkan komitmen kerajaan Australia itu pada majlis memperingati nahas MH17 yang turut mengorbankan 38 rakyat Australia di Canberra. Beliau turut berkongsi kesedihan yang dirasai keluarga mangsa. Their passing leaves a void that can never be filled and a pain that still throbs. Nothing that's said or done can bring them back. Little can ease the grief that all who knew them still feel. Still, this national acknowledgement of that grief may be of some comfort to all who mourn. Today, our nation pauses to remember the bereaved of MH17 and to will you the grace and strength to cope.
Sebelum ini, Australia, Belgium, Malaysia, Belanda dan Ukraine telah mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menubuhkan Tribunal Jenayah Antarabangsa bagi menyiasat dalang di sebalik tragedi itu. Pada majlis tersebut, anggota Polis Persekutuan Australia dan Angkatan Tentera Australia membawakan jambangan bunga yang diletakkan di Tugu Memorial Mangsa. Turut hadir Menteri Luar Australia Julie Bishop, General Governor Australia Peter Cosgrove dan waris mangsa. Sama seperti Australia, Presiden Ukraine Petro Poroshenko juga berjanji membawa pihak yang bertanggungjawab menembak jatuh pesawat MH17 ke muka pengadilan. Poroshenko turut mengisytiharkannya sebagai tanggungjawab moral Ukraine untuk menghukum pembunuh. Dalam ucapan sempena memperingati nahas MH17 di Ukraine, Poroshenko menyalahkan Moskow dan puak pemberontak yang menyokong Moskow ke atas serangan MH17. Ukraine juga percaya puak pemberontak menembak jatuh pesawat tersebut menggunakan peluru berpandu bog yang dibekalkan oleh Rusia. Namun Rusia menafikannya. Sementara itu, footage terbaharu imej pesawat MH17 disiarkan kepada umum semalam. Ia menunjukkan keadaan pesawat selepas ditembak jatuh di timur Ukraine. Footage disiarkan oleh syarikat media News Corp Australia di laman sesawangnya bersama laporan lengkap nahas. News Corp mendakwa footage berkenaan dirakamkan oleh kumpulan pemisah Ukraine di lokasi nahas. Berdasarkan siasatan yang dikeluarkan sebuah unit khas di Donetsk, footage tersebut diterima pukul 3 petang waktu tempatan, iaitu 2 jam selepas hubungan pesawat dengan menara kawalan dilapor terputus pada pukul 1.20 tengah hari. News Corp memberitahu mereka menyerahkan footage berkenaan kepada pasukan penyiasat bersama awal minggu ini. Footage sepanjang 17 minit itu disiarkan dalam versi lebih pendek. Ia turut merakamkan reaksi terkejut individu dipercayai anggota kumpulan pemisah yang merakamkan footage berkenaan sebaik mengetahui pesawat yang disangkanya pesawat tentera udara Ukraine sebenarnya pesawat penumpang. Percakapan menggunakan bahasa Rusia dan Ukraine. Rusia tidak menolak kemungkinan kumpulan pemisah bertanggungjawab menembak jatuh pesawat MH17. Malaysia turut mengadakan majlis memperingati tragedi MH17 pada 11 Julai lepas. Upacara yang dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menghimpunkan hampir 200 orang anggota keluarga dan waris mangsa nahas pesawat malang itu. Tangisan dan linangan air mata mereka yang ditinggalkan menyelubungi majlis yang diadakan di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Nada tangisan didengari sebaik slot video mengenang tragedi itu dipertonton kepada kira-kira 1,000 tetamu yang hadir. Turut dipaparkan senarai nama kesemua 298 penumpang dan anak kapal yang terkorban menerusi layar skrin di depan pentas. Terdahulu, 10 anggota Regimen Melayu Diraja naik ke pentas membawa 10 bendera negara mangsa yang terlibat diiringi irama syahdu. Sebelum itu, dalam ucapannya, Perdana Menteri meminta semua waris mangsa supaya tabah menghadapi dugaan ilahi. Beliau sendiri dapat merasai kedukaan mereka kerana turut kehilangan nenek tiri Puan Sri Siti Amirah Prawira Kusuma dalam tragedi itu. Kepada waris mangsa, Datuk Seri Najib memberi jaminan kerajaan akan terus berusaha membawa dalang yang bertanggungjawab menyebabkan nahas MH17 ke muka pengadilan. Malaysia sentiasa komited dalam memberi kerjasama penuh dalam kedua-dua siasatan bagi mendapatkan kebenaran dan keadilan terhadap insiden malang ini. Lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga dan rakan taulan penumpang dan anak kapal penerbangan MH17. Justru pada keluarga mangsa tragedi MH17, usahlah merasa bimbang kerana selagi jawapan belum ketemu, selagi itulah kita tidak berhenti mencari kebenaran. Sesukar dan sepayah mana pun keadilan yang dituntut, pasti akan kita kembalikan kepada keluarga dan rakan taulan mangsa.
Semua yang hadir turut bertafakur selama seminit bagi menghormati mangsa MH17, manakala bagi mereka yang beragama Islam bersedekah Al-Fatihah. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB akan membincangkan resolusi Malaysia berkaitan penubuhan Tribunal Jenayah Antarabangsa minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, beliau berharap dapat sokongan semua anggota Majlis Keselamatan untuk diluluskan. Kita memang tahu Russia tidak berapa setuju, tetapi biarlah mereka berbincang dulu kerana saya tak mau buat apa-apa spekulasi lagi kerana perbincangan masih diteruskan, belum lagi berakhir, dan apabila mereka berbincang mereka akan membuat keputusan. Resolusi melibatkan kerjasama Australia, Belanda, Belgium dan Ukraine itu diedarkan kepada 15 anggota Majlis Keselamatan untuk proses undian. Datuk Seri Liao turut menggesa orang ramai supaya menghentikan spekulasi tidak berasas berkaitan tragedi MH17 kerana tindakan itu jelas beliau boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa. Dan meski bukan tugas mudah, Malaysia, Belanda dan Australia terutamanya tidak pernah berputus asa untuk memastikan pihak bertanggungjawab menerima hukuman setimpal. Laporan berikut disediakan wartawan kami Muhammad Yunus Muhammad Nur. Tragedi MH17 terus menjadi kemelut antarabangsa. Ini kerana Donetsk di timur Ukraine adalah kawasan pergolakan antara tentera Ukraine dan kumpulan pemberontak yang disokong Rusia. Dari awal, usaha Malaysia terlibat secara langsung dalam siasatan MH17 terhalang. Pasukan 131 anggota siasatan khasnya hanya dibenar berpengkalan di Kiev, ibu negara Ukraine yang terletak kira-kira 700 km dari lokasi nahas. Pasukan itu turut disertai 10 imam masjid, namun mereka tidak dibenar ke lokasi tragedi atas faktor keselamatan. Pihak kerajaan Ukraine masih lagi mendapatkan persetujuan yang lebih kukuh, lebih terjamin dengan pihak pemberontak untuk membolehkan pasukan penyelamat masuk ke lokasi nahas. Keadaan berubah hanya selepas Presiden Ukraine Petro Poroshenko menjemput Rusia menyertai pasukan siasatan antarabangsa. Hasilnya, kawasan 40 km sekeliling lokasi nahas dijadikan kawasan bebas aktiviti ketenteraan bagi memudahkan mayat mangsa dibawa keluar. Persepsi bahawa Ukraine cuba menyembunyikan sesuatu dapat ditolak ke tepi. Pemberontak itu dikatakan mengawal kawasan itu dan dikatakan mereka tidak mahu dikatakan bertolak ansur dalam hal ini. Kerana jikalau mereka bertolak ansur, mereka khawatir tentera kerajaan Ukraine akan memasuki kawasan yang mereka kawal. 3 penyiasat Malaysia hanya dibenar masuk ke lokasi nahas selepas 5 hari tragedi berlaku. Mereka terdiri daripada 2 pengarah kanan bantuan DCA, Kapten Philip Joseph Silvaraju dan Muhammad Naimi Fahmi Mustafa, serta pengarah kejuruteraan dan penyelenggaraan MAS, Azhari Muhammad Dahlan. Di tanah air, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengambil inisiatif secara sulit menghubungi Ketua Kumpulan Pemberontak Alexander Borodai. In recent days, there were times I wanted to give greater voice to the anger and grief that the Malaysian people feel and that I feel. But sometimes we must work quietly in the service of a better outcome. Hasilnya, kotak hitam pesawat diserah kepada Malaysia dan dihantar ke UK untuk dianalisis, manakala mayat penumpang dihantar ke Kharkiv, daerah paling timur Ukraine. Namun hasrat Malaysia membawa pulang semua mayat warganya sebelum Aidilfitri 2014 terpaksa dilupakan. Semua mayat penumpang diterbangkan ke Eindhoven untuk dianalisis dan proses DBI di Hilversum, Belanda. Sehingga kini, siasatan masih dijalankan. Malaysia dengan sokongan Belanda, Australia, Belgium dan Ukraine menggesa PBB menubuhkan tribunal khas bagi menyiasat tragedi MH17. Namun, inisiatif itu ditolak Rusia dengan alasan tidak produktif. Timbul persepsi bahawa kenapa Rusia begitu
gentar dengan tribunal bahawa besar kemungkinan laporan MH17 mungkin hampir dah siap yang akan dibentangkan secara rasmi bulan Oktober akan datang, menjerumus bahawa peluru berpandu yang menyebabkan jatuhnya MH17 adalah berasal daripada kawasan pemberontak. Pelbagai inisiatif dan gesaan demi gesaan dilakukan bagi memastikan tragedi tidak hanya tercatat dalam lembaran sejarah hitam negara. Yang pasti seluruh waris mangsa dan masyarakat dunia amat mendambakan keadilan buat MH17. Muhammad Yusuf Ahmad Nur, Berita RTM. Kesedihan yang dirasai waris mangsa nahas MH17 turut dirasai petugas media sepanjang membuat liputan berita tragedi itu. Ia juga menjadi pengalaman yang amat berharga buat petugas media. Pengalaman diarahkan bertugas serta-merta di Ukraine selepas beberapa jam tragedi itu disahut dua petugas kru RTM iaitu wartawan Yunus Mamak Noor dan jurukamera Muhammad Zamzi Osman. Menjadi sebahagian daripada pasukan siasatan khas yang melibatkan seramai 131 orang. Mereka menceritakan pengalaman mencabar ketika diarah meninggalkan tempat di Kharkiv dengan diacukan pistol. Kami dah nak masuk dah ke tempat tu. Tiba-tiba kereta kami telah ditahan oleh pihak Ukraine dan apabila kereta dah ditahan, polis sana pun terus buka van. Kebetulan saya duduk betul-betul sebelah dengan pintu van tu. So dia terus acukan pistol. Sebenarnya waktu itu berserah. Yang lagi buatkan kami berserah, kami tahu yang kumpulan Malaysia yang pergi sekali dengan kita, yang dah ke tempat mayat tu, telefon mereka telah pun dirampas oleh pihak-pihak yang bawa diorang masuk ke lokasi itulah. 2 hari sebelum menyambut Aidilfitri, mereka sepatutnya dijadual sudah berada di tanah air untuk bersama-sama dengan keluarga tercinta. Tetapi atas keperluan tugas, mereka menyahut cabaran tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. Ketika itu dalam proses pengecaman mayat penumpang Malaysia yang belum selesai. Bila di Amsterdam tu, perasaan saya bila nampak jenazah keranda keluar daripada kapal terbang tu kan, memang sangat sedih lah. Tak dapat dibayangkan bagaimana sayunya perasaan saya masa tu, sampai saya mengalirkan air mata semasa saya buat penggambaran tu lah. Bagi mereka, perjuangan membawakan liputan selama hampir sebulan di sana merupakan pengalaman yang cukup bermakna sebagai pengamal media. Sesungguhnya kesedihan akibat tragedi MH17 tidak ditanggung oleh waris mangsa sahaja. Ia turut dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagi Perdana Menteri khususnya, tragedi itu berjaya mencerminkan kebersatuan hati seluruh rakyat Malaysia. Apapun dia akan sentiasa segar dalam ingatan kita bahawa satu peristiwa yang cukup pahit, tetapi di sebalik tragedi yang menyayat hati itu, dia memberi kesempatan untuk kita menimbulkan semangat kekitaan sesama kita. Dan saya lihat dalam tragedi itu kita boleh bersatu. Dan pastinya Datin Sri sendiri mungkin Sumbangan diberi, senyuman dikongsi. Ini lamat-lamat kempen senyuman lebaran anjuran super membantu kebajikan anak-anak yatim dan penghuni rumah amal. Dengan pembelian produk super kopi atau susu soya Nutrimilk 20 sen akan disalurkan. Sasaran sumbangan sebanyak RM50,000. Bantulah seikhlas hati. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat negeri Kedah, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam seluruh negara Malaysia. Bagi mereka yang berada di perantauan, hati-hati di jalan raya apabila pulang ke negeri Kedah ini, dan biar lambat asalkan selamat. Tumpuan sukan malam ini, Dollar Saleh akhirnya boleh tersenyum lega berdepan Liverpool. Juga peranan Adama semakin berkesan, tiada kes doping dikesan.
Kita mulakan dahulu kejohanan badminton terbuka Taiwan. Hasrat Datuk Lee Chong Wei untuk meraih kejuaraan ketiga tidak kesampaian apabila kecundang kepada pemain nombor 1 dunia Chen Long dalam saingan suku akhir di Taipei Arena petang tadi. Lee Chong Wei yang sebelum ini menjuarai terbuka Kanada dan Grand Prix emas terbuka Amerika Syarikat tewas kepada Chen Long dalam saingan 3 set 21-17, 20-22 dan 13-21 dalam masa 1 jam 17 minit. Chong Wei yang kini menduduki ranking ke-65 dunia perlu mengumpul sebanyak mata bagi memperbaiki rankingnya selepas digantung selama 8 bulan, sekaligus mencari kelayakan ke Sukan Olimpik Rio de Janeiro tahun depan. Menjelang aksi persahabatan pilihan Malaysia menentang Liverpool 24 Julai depan, ugutan pemain dan perusahaan skuad Liga Super Pahang serta Selangor yang enggan melapor diri ke kem latihan pasukan kebangsaan tidak menjadi kenyataan. Perkara tersebut disahkan Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Dollah Saleh. Dollah kini boleh menarik nafas lega apabila selepas semua pemain yang disenaraikan minggu lalu akan menyertai latihan skuad pilihan Malaysia bermula Ahad ini. Kesemua pemain tempatan memberi jawapan positif, termasuk Kapten Pahang Razman Ruslan yang lantang menyuarakan rasa tidak puas hati kerana dipanggil ketika tidak bersedia. Dah 2 hari juga lah kita dapat kata putus tu sebab saya punya pembantu Wan Mustafa ada menelpon tiap-tiap pemain lah, mengatakan telefon pemain dan semua jawapan tak ada masalah lah. Mereka akan hadir lah. Positif lah setakat ni. Tambah Dollah, hanya kuota pemain import saja yang perlu diisi selepas penyerang PDRM Asfas Ali memaklumkan tidak dapat beraksi akibat kecederaan. Sementara tempat Dixon akan diganti penyerang tinggi lampai Perak Charles Chatsuza. Terpaksa menggantikan Asfas Ali. Saya belum dapat pemain dia. Macam Dixon Wakame, saya dah ambil Chad Di Souza menggantikan Dixon. Ashfaq saya belum dapat lagi sebab malam tadi baru dia confirm dengan saya yang dia dah cuba tapi dia masih lagi ada hamstring lagi. Sebelum ini, dua pasukan Liga Super iaitu Pahang dan Selangor membayangkan untuk menyekat pemain mereka daripada terlibat dalam perlawanan persahabatan itu. Selangor masih mempertimbangkan sama ada mahu membenarkan penyerang Ahmad Hazwan Bakri dan Muhammad Hafiz Azmi serta pertahanan Robert Convoy menyertai skuad Dollah, manakala Pahang enggan melepaskan Dixon. Dalam pada itu, hari raya disambut meriah keluarga Dollah Saleh yang berkumpul di rumahnya di Shah Alam. Biarpun meraihkan hari lebaran hanya seketika berikutan tuntutan kerja bersama Harimau Malaya, Dollah menjelaskan perkara itu tidak pernah menjadi isu dan keluarganya memahami tugasan yang digalas ketika ini. Saya nak buat open house tu, saya terpaksa tangguhkan dululah. Ada kemungkinan selepas dengan Liverpool ni saya akan buat open house lah, saya rasa, insyaAllah. Kalau tak ada apa halangan lah. Dollah akan kembali membimbing skuad kebangsaan Ahad ini dengan persiapan menentang Liverpool pada 24 Julai di Stadium Nasional Bukit Jalil. Saya, Dollah Saleh dan keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Sukan SEA ke-28 2015 di Kota Singa sudah pun melabuhkan tirainya hampir sebulan. Malaysia berada di kedudukan keempat dari 11 negara yang bertanding setelah mengutip 62 pingat emas, 58 perak dan 66 pingat gangsa. Dan lebih membanggakan, atlet kita bersih dari laporan penyalahgunaan bahan terlarang atau skandal doping. Ikuti laporan khas wartawan Muhammad Syarizam Awang dalam mengupas peranan agensi anti-doping Malaysia ADAMAS dalam memastikan atlet negara bersih dari penyalahgunaan bahan terlarang. Agensi Anti-Doping Malaysia ditubuhkan pada tahun 2005 dan dijadikan sebagai sebuah agensi tersendiri yang memberi fokus kepada penyelesaian masalah penyalahgunaan bahan terlarang dalam sukan Malaysia. Justru, Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar, mahu peranan ADAMAS diperluaskan
dengan mewujudkan kembali pusat setempat dan makmal serba canggih bagi memastikan saringan penuh dijalankan terhadap atlet Malaysia. Adamas dijadikan sebagai agensi yang benar-benar bebas pada akhir tahun ini, tidak lagi bergantung kepada Institut Sukan Negara dari segi pentadbiran. Ini penting sebab Adamas perlu menjadi agensi pemantau dalam dan juga agensi penguatkuasa dalam isu doping, dan ISN sebagai satu related party terutamanya dalam merawat atlet tidak boleh terlibat langsung dalam pentadbiran Adamas. Ekoran banyak isu kegagalan ujian doping yang melibatkan atlet negara kita, kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan mahu kesemua atlet menjalani saringan ujian doping sebelum menyertai Sukan C di Singapura. 50% atlet dari kategori berkumpulan dan 100% atlet individu dikehendaki menjalani ujian doping dan hasilnya kesemua 475 atlet lulus ujian berkenaan. Ketua Pegawai Eksekutif ISN, Datuk Dr. Ramlan Abdul Aziz berkata, sehingga kini pihaknya tidak menerima apa-apa laporan berkaitan isu doping membabitkan atlet negara kesukan C Singapura. InsyaAllah. Buat masa kita tak dengar apa-apa pun. Kalau kita ikut pengalaman kita pada masa yang lampau, di dalam sukan itu sendiri kita boleh dengar lah, selepas 48 jam kita dapat satu indication yang ada apa-apa keputusan positif untuk tindakan kita selanjutnya. Okay? Kecuali jikalau ujian itu dilakukan pada penghujung, jadi kita kena tunggu seberapa lama lah. 3 unit yang terdapat dalam Adamas turut menjadi faktor kejayaan negara, memastikan atlet tidak lagi terlibat dalam isu doping, termasuk unit pendidikan, ujian dan unit undang-undang. Salah satu unit yang terdapat dalam Agensi Anti-Doping Malaysia ataupun Adamas ialah unit pendidikan, dan unit ini penting kepada atlet dalam memberi pengetahuan kepada mereka tentang kesan dan bahaya dalam pengambilan bahan terlarang. Bagi persediaan menghadapi Tamasya Sukan C 2017 di Kuala Lumpur, Adamas yang diketuai Nishal Kumar sudah pun menjalankan beberapa kaedah dan program untuk memastikan tiada atlet yang terkandas dalam ujian doping. Kita pun akan nak make sure the next SEA Games ni tak ada apa-apa kes. Tak ada apa-apa kes macam Singapura ni. So persiapan kita akan buat as I told you just now, for the Argentina athlete kita akan buat smart testing, and then taklimat berterusan yang memastikan kita ni tak ada berlaku apa-apa kes doping lah. Dan menandakan SEA Games ni atlet lain pun akan datang daripada negara lain, so kita juga akan menyarankan kepada my counterpart, pastikan semua atlet yang datang tu buat some screening lah, macam mana yang kita buat sebelum kita hantar ke Singapura. So kita pun nak semua other countries buat certain diorang punya persiapan dan hantar atlet yang clean lah, just to make sure that our SEA Games nanti it's a clean game. Apa yang kita harapkan, semua pihak memainkan peranan penting, bukan sahaja Adamas, ISN atau KBS. Malah Persatuan Sukan, jurulatih dan atlet itu sendiri perlu peka akan kesan menggunakan bahan terlarang. Laporan Muhammad Syarizam Awang untuk Sukan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan Malaysia, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin kepada seluruh penonton RTM. Majulah sukan untuk negara. Saya Muhammad Nurzal bin Zakaria, Timbalan Presiden BAM, Badminton Association of Malaysia, nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia, khususnya yang beragama Islam dan juga peminat-peminat badminton. Semoga Hari Raya ini akan menjadi Hari Raya yang ceria dan gemilang untuk semua. Hari Raya disambut dengan gembira, miskin kaya memakai baju baru. Tugas tetap menjadi keutamaan bagi warga kerja bilik berita pada Hari Raya Aidilfitri bagi memastikan kelancaran semua program. Namun keceriaan Hari Raya masih tetap terserlah dengan suasana raya dan pelbagai jamuan yang disediakan.
Meskipun agak sedih tidak dapat beraya bersama ahli keluarga yang tercinta, namun ia bukanlah peluntur semangat bagi warga Bilik Berita meneruskan tugas mereka. Bagi mereka, tugasan ini merupakan amanah dan tanggungjawab yang perlu digalas. Walaupun saya harus bekerja di pagi raya, namun saya berasa gembira sebab saya sanggup berkorban demi untuk melancarkan program-program yang ada di RTM ni. Tapi di RTM ni banyak program yang tersedia seperti juadah di hari raya. Jadi saya tidak merasa sedih lah. Saya rasa sangat gembira. Tahun ini seperti biasa saya bertugas untuk memastikan kelancaran siaran berita RTM terus berjalan lancar seperti biasa. Kami akan menyiarkan berita-berita yang terkini dan juga padat. Dan tahun ini tak adalah rasa bosan dan tak adalah rasa ralat sebab tahun ini banyak aktiviti-aktiviti yang telah disediakan oleh RTM sendiri. Ada jamuan makan dan juga kami mingle around dengan kawan-kawan. Saya bertugas demi kelancaran bilik berita, handle untuk lintas langsung sempena Hari Raya ni kan. Tapi tak rasa bosan sebab ada juga rakan-rakan yang sambut Hari Raya bersama kat bilik berita. Satu majlis jamuan Hari Raya turut diadakan bagi warga kerja RTM yang tidak bercuti raya dengan menyediakan pelbagai juadah yang enak dan menarik. Kami dari Bilik Berita TV ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itulah rakan-rakan kami di Bilik Berita. Apapun umat Islam seluruh negara hari ini dengan penuh kesyukuran menyambut Hari Raya Aidilfitri. Amalan kunjung-mengunjung nyata mengeratkan ukhuwah dan silaturahim. Dan malam ini kami tinggalkan anda dengan warna-warni Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan Jemaah Menteri yang berlangsung di Putrajaya siang tadi. Assalamualaikum.